Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial saluran TV dan radio. Lebih 4,300 penduduk di 7 kampung di daerah Liulihe di wilayah Fangshan, China masih terperangkap akibat banjir. Banjir masih belum surut di kawasan pergunungan yang paling teruk terjejas walaupun hujan lebat akibat taufan yang melanda Beijing reda pada Selasa. Menurut Ketua Pasukan Kecemasan di Beijing, penduduk yang telah dipindahkan ke kawasan tinggi sebelum banjir melanda pada Ahad terpaksa dipindahkan ke kawasan lain selepas terputus bekalan elektrik dan air bersih. Selain penghantaran barang keperluan yang terjejas, setakat pukul 5 petang waktu tempatan, lebih 1,900 penduduk telah berjaya dipindahkan. Pemimpin rampasan kuasa yang menggulingkan Presiden Niger, Mohamed Bazoum, menolak sekatan antarabangsa yang dikenakan terhadapnya. Malah Jeneral Abdul Rahmani Tiani menegaskan beliau tidak akan tunduk kepada sebarang ancaman yang dikenakan. Jelasnya sekatan sinis dan tidak adil itu dikenakan hanya untuk memalukan barisan pertahanan dan keselamatan Niger sekaligus menjadikan negara berkenaan tidak terkawal. Dalam ucapan di televisyen, beliau menolak sebarang campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara itu. Dalam pada itu, Komuniti Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat ECOWAS menegaskan campur tangan tentera di Niger merupakan pilihan terakhir yang akan diambil. Bagaimanapun, menurut Pesuruhjaya Hal Ehwal Politik, Keamanan dan Keselamatan ECOWAS, Abdel Fattah Musah, negara blok serantau tersebut perlu bersedia berdepan dengan kemungkinan itu. Kenyataan tersebut dikeluarkan ketika Nigeria memotong bekalan elektrik bagi meningkatkan tekanan ke atas junta. Perancis pula menghantar pesawat kelima untuk membawa keluar warganya dari Niger. Amerika Syarikat turut mengarahkan sebahagian kaki tangan kedutaannya di Niamey dibawa keluar. Lebih 100 jurnal perubatan di seluruh dunia mengeluarkan kesaan bersama agar tindakan segera diambil untuk menghapuskan senjata nuklear, pada masa sama memberi amaran mengenai peningkatan ancaman nuklear. Artikel yang disiarkan di pelbagai jurnal perubatan itu turut menggesa pakar perubatan di seluruh dunia memberikan amaran mengenai bencana besar yang boleh berlaku, terutama terhadap kesihatan awam akibat daripada penggunaan senjata nuklear. Chris Zelensky daripada Persatuan Penyunting Perubatan Dunia berkata, negara yang membangunkan senjata nuklear perlu menghapuskan senjata masing-masing sebelum ia memusnahkan kehidupan manusia. Brazil menggesa dunia membantu negara itu melindungi hutan Amazon. Gesaan itu dibuat presidennya Luiz Inácio Lula da Silva menjelang sidang kemuncak mengenai hutan hujan terbesar dunia penampan kepada perubahan iklim minggu depan. Brasilia sedar tanggungjawabnya untuk meyakinkan dunia bahawa pelaburan untuk menyelamatkan hutan adalah murah. Sidang kemuncak yang bakal berlangsung di Belém itu bertujuan merangka dasar bagi melindungi hutan hujan berkenaan yang kini diancam kemusnahan akibat penebangan hutan yang berleluasa. Beralih ke perkembangan sukan, bola sepak aksi persahabatan pramusim, Bayern Munich bangkit untuk menewaskan Liverpool 4-3 di Stadium Nasional Singapura malam tadi. Gol kemenangan Bayern diperoleh pada masa kecederaan menerusi jaringan menakjubkan Franz Krasik, turut mencipta nama selaku penjaring Serge Gnabry, Leroy Sané dan Josip Stanisic. Beralih Liga Perdana Inggeris, penyerang Brazil Gabriel Jesus telah terlepas memulakan musim baharu selepas menjalani pembedahan kecil di bahagian lutut. Perkembangan itu dikongsi pengurus The Gunners Mikel Arteta. Arteta mengakui ia merupakan tamparan hebat buat pasukan selepas berjaya mengembalikan pemain itu ke prestasi terbaiknya. Musim lalu, Jesus terlepas aksi selama 3 bulan gara-gara kecederaan lutut di Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Hasinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.